Mahasiswa tidak akan membawa perubahan ke mana pun jikalau masih lagi naik aktiviti clubbing, dadah, ketagih arak walaupun mereka mempunyai kelancaran dalam pemikiran. Kepentingan dan sumbangan mahasiswa atau mahasiswa ini penting untuk menggantikan segala pemikiran yang telah lama dan tua. Pemuda harapan bangsa, pemudi yang negara yang bermaksud generasi muda itu menjadi salah satu elemen penting dalam pembangunan sesebuah negara. Mahasiswa atau pelajar mempunyai satu pandangan yang boleh digabungkan dan digarap menjadi satu resolusi yang mengikut tuntutan semasa. Oleh itu, kita sebagai mahasiswa dan juga rakyat di negara ini perlu ingat, jangan kita hanya selalu bertanya apa sumbangan negara kepada kita, tetapi perlu tahu dan perlu juga menitik beratkan apa sumbangan kita kepada negara. Okey, terima kasih Hana dan juga rakan yang sebelum tu tadi atas pandangan tersebut yang dihantar melalui email kami. Dan kita sempat melayari blog daripada Mullah blogspot.com mengatakan antara topik yang dibawa dalam perbincangan blognya mengatakan mahasiswa jurubicara masyarakat mempunyai pengetahuan am dalam hal ewas masa dan perkembangan politik negara sepatutnya adalah menjadi perkara yang wajib ada pada mahasiswa dinamik kerana mahasiswa ini adalah jurubicara masyarakat, tetapi masalah mahasiswa sekarang ini adalah mereka takut untuk bersuara atau melibatkan diri dalam apa-apa aktiviti yang melibatkan politik, khususnya yang melibatkan parti-parti bukan kerajaan. Kita dah bincang tadi kan, tapi ini sepatutnya bukan setakat politik je, isu-isu berkenaan yang berada di sekeliling kita. Tapi saya kecewa sedikit jawapan yang diberikan oleh pimpinan mahasiswa UKM, katakan kita lambat menerima maklumat. Saya rasa itu tak jadi masalah, kan? Komen, bagi pandangan saya, kalau kita lihat dengan sistem teknologi kita pada ketika ini begitu cepat sekali, dan maklumat boleh kita akses di mana-mana saja, sama ada di dalam kampus, di dalam library, di dalam rumah, di mana-mana kita boleh dapat maklumat. Dan kita juga ada e-library yang mana kita ada permasalahan, ada isu, kemusykilan, kita boleh terus cari maklumat dalam internet dengan terus pantas, maupun dalam telefon maupun dalam internet, dalam notebook itu sendiri. Kalau kita bercerita pasal bagaimana nak jadikan mahasiswa sebagai ejen perubahan, saya rasa banyak benda yang boleh digarap, boleh disahut oleh mahasiswa. Kerana sekarang, contoh sekarang ni kita tengah berhadapan krisis ekonomi. Kita nak dengar suara-suara mahasiswa memberi peluang, memberi cadangan, idea-idea baru bagaimana kerajaan ataupun pihak-pihak swasta boleh menangani isu ini misalnya. Dalam konteks sekarang ni, kalau kita lihat peranan mahasiswa bukan hanya kita menjurus kepada isu politik saja. Kita kena keluar daripada kompong itu juga. Sebagai contohnya isu krisis ekonomi seperti yang telah disebut sebentar tadi. Dan bagaimana mahasiswa boleh memainkan peranan untuk bersama-sama dengan pihak kerajaan untuk kita bantu golongan-golongan yang memerlukan orang kata bimbingan atau dari segi aspek keusahawanan sebagai contohnya. Usahawan misalnya dari segi sosial, dari segi perusahaan sosial. Bagaimana mahasiswa boleh turun ke padang dan menyelesaikan masalah-masalah sosial. Boleh bagi cadangan sikit. Apa ruang-ruang yang mungkin kita cipta peluang kerja ni, bukan mencari kerja. Mencari kerja. Kalau kita lihat dari segi orang kata peruntukan kerajaan itu sendiri, dari aspek usahawan itu sendiri, kita lihat di segi kementerian, sama ada maupun di kementerian yang orang kata mengkhususkan tentang bagaimana kementerian yang tinggi sebagai contohnya, banyak ilmu-ilmu keusahawanan itu telah diberikan. Di Kementerian Belia dan Sukan, tabung-tabung dana untuk melahirkan usahawan juga telah diberikan. Cuma peluang-peluang ini harus digarapi oleh mahasiswa. Apa masalah mereka? Pengalaman you engage dengan rakan-rakan di kampus dan juga you saudara Imizam pun sebelum ni pimpinan mahasiswa. Kalau kita lihat, dia bergantung kepada individu sendiri. Kalau individu itu sendiri ingin berjaya dan bersaing dengan orang lain, dia sememangnya akan rasa perasaan proaktif, dinamik untuk mendapatkan maklumat itu. Apa sebenarnya kesukaran mereka untuk keluar daripada kepompong untuk mencari maklumat tu, ataupun mereka asyik menunggu sesuatu datang ke depan mereka dibawa oleh pensyarah-pensyarah ataupun rakan-rakan yang lain sebagainya? Apa polemik dalaman mahasiswa kita? Saya rasa mungkin masalah inferiority complex ataupun rendah diri itu sendiri. Dan perasaan ini harus kita buang dari segi aspek masalah mahasiswa itu sendiri. Kerana dalam dunia persaingan itu sendiri, bagi contohnya kita lihat dalam IPTA dan IPTS sekarang ini lebih kurang 700,000 pelajar. Dan setiap besar tahun tu pasaran yang akan keluar setiap tahun 50,000 pelajar yang akan graduate. Berlambat di pasaran. Berlambat di pasaran, dan mereka terus perlu bersaing. Bagaimana untuk bersaing? Mereka perlu menjadi orang yang lebih kompetitif dari segi maklumat, personality, dari segi wakil komunikasi, berorganisasi. Dan ini harus digarapi dan juga dicapai oleh mahasiswa dalam kampus itu sendiri. Bagaimana
mereka nak menghadapi suasana ini jika kalau kita hadapi keadaan krisis sekarang ni, tuntutan masyarakat cukup besar, dan bagaimana mahasiswa boleh menyahut cabaran ini? Mereka mungkin boleh bersama-sama NGO seperti GPMS misalnya untuk menggerakkan suasana bagaimana masyarakat sivil perlu bersuara dan memberi saranan-saranan yang bernas. Sebab itu dalam konteks pindaan AUKU Seksyen 15 itu sendiri membuka ruang seluas-luasnya kepada golongan mahasiswa untuk terlibat mana-mana NGO yang berdaftar dalam setakat ini macam mana? Dan setakat ini kalau kita lihat dari segi statistik orang kata yang terdapat dalam Majlis Belia Malaysia, jumlah belia bawah 40 tahun, 15 hingga 40 tahun itu adalah belia. Yang mana daripada 11.1 juta orang itu hanya 3.5 juta saja yang terlibat dalam pertubuhan belia. Jadi sebenarnya itu dengan adanya pindaan Akta Pertubuhan Belia itu sendiri, saya sarankan dan menyeru kepada seluruh pimpinan mahasiswa dan juga mahasiswa itu sendiri, marilah bersama-sama untuk menyertai pertubuhan belia itu sendiri. Kenapa nak sampai merintih minta tu? Bukan merintih, kita nak berikan platform. Kerana saya rasa dengan adanya Alisma mahasiswa mereka tidur ini, lagi kat kampus tidak ada bangun, cuma tunggu peluang. Tunggu peluang sebab di kampus ada berbagai persatuan. Kalau dalam berbagai persatuan itu mereka harus ada kesinambungan. Dan kesinambungan ini mereka boleh gunakan dengan menyertai pertubuhan belia. Bagaimana saudara Imam Hizam pernah menjadi pimpinan mahasiswa, jadikan pimpinan MPP itu misalnya sebagai tonggak kepada persatuan-persatuan mahasiswa di dalamnya untuk bergerak lebih padu, lebih plural sifatnya dan tidak melihat isu-isu yang kecil, isu-isu berasaskan agama, berasaskan kaum itu untuk mereka menuju ke depan, dan apa yang dikatakan untuk kita mendapatkan modal insan yang mampu untuk menyesuaikan dengan prinsip ekonomi berasaskan pengetahuan. Dari segi aspek kepimpinan MPP itu sendiri, kerana perlu ada hala tuju. Bila mereka menjadi seorang pemimpin mahasiswa, mereka harus memikirkan apakah hala tuju mereka menjadi pemimpin mahasiswa. Dan hala tuju ini berdasarkan berbagai aspek. Pertama, ilmu pengetahuan, pengalaman, dan juga bagaimana mereka mendekatkan diri mereka dengan golongan mahasiswa lain. Kerana mereka adalah pemimpin. Dan apabila diterapkan dalam diri mereka sebagai seorang pemimpin, mereka seharusnya boleh membawa isu-isu kebajikan sebagai contohnya untuk digunakan sebagai landasan utama dalam menghadapi masalah-masalah dalam kampus. Dan sekiranya dalam masalah kampus itu telah berjaya diselesaikan sebagai contohnya dari aspek kebajikan, mereka boleh adakan landasan-landasan lain, kerana dalam MPP itu ada jawatan jadi esko-esko. Jadi selama ni kalau kita nak dengar isu mahasiswa, tidaklah hanya setakat bila pilihan raya tanpa je kan? Itu yang kita dengar. Dia berterusan. Sepatutnya sepanjang masa lah, sepanjang mereka 4 tahun 3 tahun berada dalam kampus, sepatutnya mereka bersuara terus lah. Tak perlu bila pilihan raya kampus semua baru nak keluar aspirasi mereka dan sebagainya. Okey, terima kasih saudara Imam Hizam Ibrahim, ahli Majlis Tertinggi Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung atau GPMS, dan salah seorang daripada Esko Majlis Belia Malaysia. Tapi untuk malam Isnin nanti kita akan bincangkan apakah itu gagasan Satu Malaysia ataupun gagasan One Malaysia konsep. Jadi hantarkan pendapat dan juga pandangan anda ke alamat dan juga nombor yang kami sediakan melalui youwartawan.blogspot.com, youwartawan.gmail.com, dan melalui komuniti YouWartawan di Facebook, cari YouWartawan. Jadi untuk itu sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.